Baik, bapa saudara Rasulullah ataupun para pakcik Rasulullah SAW boleh dibahagikan kepada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah pakcik ataupun bapa saudara Rasulullah yang bersikap berkecuali. Mereka bersikap berkecuali tetapi mempertahankan Rasulullah SAW. Sebagai contoh seperti Abu Talib. Abu Talib dia bersikap berkecuali, dia tidak menzahirkan keislaman dia ataupun dia tidak memeluk Islam, tetapi dia mempertahankan Rasulullah. Bersikap berkecuali dari aspek Islamnya itu tadi, tetapi dia mempertahankan Rasulullah. Manakala golongan pakcik ataupun bapa saudara Rasulullah yang kedua pula adalah mereka yang mempertahankan Rasulullah, kemudian mereka memeluk Islam. Yang ni sebagai contoh Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah adalah seorang pahlawan dalam Islam, memperjuangkan Islam, bahkan beliau memeluk Islam. Manakala golongan pakcik Rasulullah yang ketiga pula adalah golongan yang tidak memeluk Islam, bahkan menentang Rasulullah. Yang ni seperti Abdul Uzza. Yang ni mungkin ramai yang tak kenal kalau saya sebut nama Abdul Uzza ni. Sebenarnya nama Abdul Uzza ni adalah nama asal bagi Abu Lahab. Maknanya Abu Lahab adalah gelaran dia sahaja. Nama asalnya adalah Abdul Uzza. Jadi para ulama membincangkan kenapa Allah Ta'ala sebut nama Abu Lahab dalam Quran. Kenapa tak sebut nama asal dia Abdul Uzza. Yang ni perkara ni dibincangkan oleh Al-Imam Ibn Ashur. Al-Imam Ibn Ashur ada bincangkan di dalam tafsirnya menceritakan tentang asal nama Abu Lahab ni tadi. Katanya nama asal Abu Lahab adalah Abdul Uzza dan beliau digelar ataupun kunyahnya, gelaran bagi anak pertamanya adalah Abu Utbah. Kerana nama anak dia adalah Utbah tu tadi. Tetapi beliau lebih dikenali sebagai Abu Lahab kerana Lahab ni kerana dia kata li'isyraqi wajhihi, kerana wajah dia bersinar ataupun bercahaya. Ataupun macam Al-Imam Al-Aini sebutkan dalam syarah Sahih Bukhari, dia kata kerana li jamalihi, memang kerana Abu Lahab ni rupanya elok ataupun orangnya handsome. Wajahnya li isyraqi wajhi, wajahnya bercahaya. Tetapi Allah Ta'ala uji dia, yang ni yang kita kena belajar. Walaupun beliau diberikan rupa paras yang handsome, maknanya wajah dia cantik dan sebagainya, tetapi beliau ni adalah seorang yang Allah Ta'ala tunjukkan mereka yang diberikan nikmat tetapi nikmat tersebut mengheret dia ke dalam neraka. Dengan rupa paras dia yang cantik, sampai rupa paras dia yang handsome tu tadi, sampai orang panggil dia Abu Lahab lah, bapa kepada yang bercahaya ataupun yang bersinar ataupun yang isyraqi wajhi ni lah, maknanya menyinar wajahnya. Tetapi akhirnya kelebihan tu menyebabkan dia masuk neraka. Lahab kat sini maksudnya menyala, bukan macam lahap orang Melayu. Lahap orang Melayu maksudnya macam pelahap tu barangkali tadi. Tetapi kat sini lahap ni adalah bermaksud menyinar ataupun bersinar tu tadi. Ini pandangan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya. Pandangan yang kedua yang lebih menarik sekali, yang macam mana yang diceritakan oleh Al-Imam Ibn Ashur, adalah dari aspek nama asal itu tadi. Maknanya nama asalnya adalah Abdul Uzza, tetapi Allah Ta'ala tak nak sebut nama Abdul Uzza tu tadi dalam Quran. Kerana Abdul Uzza ni maksudnya adalah hamba kepada berhala. Al-Uzza tu maksudnya berhala. Jadi Allah Ta'ala tak nak sebut nama Abdul Uzza, ada satu pengiktirafan terhadap berhala pula. Seakan-akan berhala ni ada hambanya tu tadi. Lalu Allah Ta'ala tak sebut nama Abdul Uzza. Allah Ta'ala sebut nama gelaran dia iaitu Abu Lahab, walaupun wajahnya bersinar ataupun elok tu tadi. Tetapi ianya sebenarnya bukanlah satu pengiktirafan, tetapi satu penghinaan terhadap Abu Lahab. Mereka yang dikurniakan dengan wajah yang elok dan cantik, tetapi dikenakan azab di dalam neraka tu tadi. Ini pandangan yang kedua, kerana Allah Ta'ala tak nak sebut nama Abdul Uzza tu tadi, lalu Allah Ta'ala sebut nama Abu Lahab tu tadi sebagai satu penghinaan. Maknanya diberikan rupa paras yang cantik, tetapi paras tersebut ataupun kelebihan tersebut mengheretnya ke dalam neraka. Manakala pandangan yang ketiga yang disebutkan kalau tak silap saya oleh Al-Imam Al-Aini di dalam syarah Sahih Bukhari, yang menceritakan bagaimana sebenarnya Lahab ni tadi, walaupun gelaran bagi yang menyala tu tadi, tetapi nanti dalam neraka Allah Ta'ala akan bakarnya dengan api yang menyala. Kan Allah Ta'ala sebutkan juga dalam surah Al-Masad, sayasla naran dzata lahab. Nanti dia akan dibakar dalam neraka dengan api yang menyala-nyala. Seakan-akannya kat situ walaupun diberikan rupa paras yang elok handsome orangnya, tetapi akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Yang ni juga ramai yang barangkali tak tahu sebenarnya Abu Lahab ni walaupun dia kuat menentang Islam, tapi dia tak join, dia tak pergi pun perang Badar. Dia dikatakan ataupun diriwayatkan sebagai sakit ketika mana
ketika mana berlakunya perang Badar tersebut dan selesai daripada peperangan dah selesai tamat sebagainya, Abu Lahab ni mati dalam keadaan yang sangat sadis kerana dia ditimpakan wabak ataupun penyakit. Barangkali sesuai juga kita nak cerita tentang wabak ataupun penyakit pada zaman Covid ni. Abu Lahab adalah antara mereka yang Allah Ta'ala kenakan azab ataupun Allah Ta'ala kenakan kita katakan azab di dunia lah. Maknanya dia kena wabak penyakit tu dan bila mana dia nak mati tak ada orang berani dekat. Tak ada orang berani dekat sehingga kan dia membusuk dan akhirnya orang gali lubang dan orang tak dekat pun dengan dia. Kalau diikutkan riwayat, orang tolak dengan kayu je. Maknanya Allah tak, kalau zaman Covid ni sekurang-kurangnya orang dekat juga dengan jenazah tu, orang pakai juga suit PPE. Tapi Abu Lahab Allah Ta'ala hina dia di dunia, orang tak nak dekat pun dengan dia, orang tolak dengan kayu sahaja jenazah dia untuk masukkan ke dalam kubur dan biar kambus, ataupun ada yang kata kambus dalam tanah, ataupun ada yang kata tolak sahaja sebegitu jenazah dia dan jenazah dia dibiarkan. Begitulah orang yang menghina Islam ataupun begitulah golongan yang menentang Islam ni tadi, walaupun beliau adalah di kalangan pakcik Rasulullah, maknanya mempunyai tali persaudaraan Rasulullah, kemudian diberikan kelebihan dengan rupa paras yang elok, kemudian diberikan harta kekayaan dunia, tetapi kerana dia menentang Islam, Allah Ta'ala patrikan kisah dia dalam Quran. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada manusia bagaimana kesudahan mereka begini. Di dunia lagi orang telah menjauhi, bahkan orang telah menghinanya di dunia, dan Allah Ta'ala meletakkan dia dalam kedudukan yang hina di dunia. Bahkan di akhirat nanti, wal'iyadzubillah, golongan yang sebegini akan dibakar dalam neraka Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ada sedikit pengajaran tentang maksud ataupun kenapa Abu Lahab ini digelarkan sebagai Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.